Okey, sekarang kita ada contoh nombor 3 ni. Okey, soalan dia, a motor electric driving a punching machine produce a constant torque of 50 Nm on the flywheel, which rotates at the speed of 300 rpm. The variation of torque required by the operation of crank is shown. Based on the turning moment diagram, determine total number of punching operation can be produced in 1 hour. Maximum fluctuation of energy in one cycle operation, okay, yang ni beta E, dan maximum and minimum speed in one cycle if I given is 10 kg meter square. Okay, jadi diberi yang ni adalah sistem di mana you ada motor elektrik, okay, dan dia drive punching machine. Okay, jadi input dia adalah motor elektrik dan output dia adalah punching machine. Jadi punching machine tu adalah yang ni, dia punya torque. Okay, jadi yang ni adalah type 2. Okay, yang ni adalah type 2. Okay, di mana dia ada constant input dan variable output. Okay, yang ni adalah type 2. Okay. Kemudian untuk one cycle, okay, one cycle dekat sini dia tak bagi nilai ni, okay, tempoh yang ni dia tak bagi, dia hanya bagi tempoh yang ni saja. Okay. Jadi untuk one cycle sebenarnya satu, okay, dia adalah 1 second ni tambah delta T dekat sini. Okay, sebab tu saya letak delta T kat situ. Okay, delta T, okay, dekat sini, delta theta. Okay, dalam kes ni saya letak delta theta. Okay, dan untuk omega min, okay, diberi dia speed dia adalah 300 rpm, jadi kita punya omega min adalah 10 pi radian per second. Okay, soalan dia tanya berapa pancing dalam masa sejam. Okay, dalam masa sejam, kemudian beta E, dan dia juga suruh cari omega max dan omega min. Okay, jadi untuk langkah jalan kerja, okay, 1 dan 2 dah. Okay. Untuk langkah yang ketiga, kita kena tentukan x-axis dia mesti dalam theta. Dalam kes ni dia bagi dalam second. Okay, jadi yang ni convert ke theta gunakan omega T. Okay, omega T. Jadi sebab tu dia ada dekat sini dia adalah daripada untuk satu cycle daripada kosong ke hujung ni adalah delta theta tambah 10 pi, dan kat sini dia adalah delta theta tambah 10 pi juga. Okay, yang tu adalah satu cycle. Okay, satu cycle. Alright, next, okay, next step adalah conservation of energy. Okay, conservation of energy yang ni you kena letak dia sebelah-sebelah. Okay, input dekat sebelah kiri, output sebelah kanan. Okay, jadi yang ni adalah type 2. Okay, jadi constant input tu adalah yang sebelah sini dan variable output tu adalah sebelah sini. Okay, kanan. Okay. Jadi kena kira, okay, area under graph. Okay. Untuk kes ni kita punya unknown adalah delta theta. Okay, dia bukan lagi T min, sebab T min sebenarnya dah diberi T min, okay, yang ni. Okay, constant torque 50 Nm. Okay, yang tu adalah T min. Okay, T min. Okay, T min kita adalah 50 Newton meter. Jadi dalam kes ni kita punya unknown adalah delta theta. Okay, delta theta. Okay, delta theta kat situ. Jadi untuk sebelah kiri ni area dia sama dengan tinggi 50. Okay, darabkan dengan base dia delta theta tambah 10 pi. Okay, itu adalah base dia. Samakan dengan bahagian ni. Okay, yang ni kita ada berapa segitiga ni? Kita ada 2 segitiga tolakkan dengan segitiga kecil kat situ. Okay, diberi, kalau kita tengok kat sini dia ada 10 senggat tu. Okay, yang tu adalah setiap senggat rasanya 1 pi. Okay, 1 pi. Okay, setiap senggat tu adalah 1 pi. Jadi untuk luas bawah graf yang ni, dia ada 2 segitiga, lepas tu tolakkan 1 segitiga kecil kat bawah tu. Okay, kat situ. 2 darab 1/2, 150 darab 6 pi.
Yang tu untuk dua segitiga tu, dan segitiga kecil tu sama dengan 1/2, tinggi dia adalah 50 dan lebar dia adalah 2 pi. Sebab tu kat sini dia 2 pi. Yang ni lebar dia adalah 6 pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia kaki dia akan lalu kat sini. Lebar dia adalah 6 pi dan tinggi dia adalah 150. Jadi akan dapat dekat sini sama dengan 850. 850 pi untuk sebelah kanan. Untuk sebelah kiri dia sama dengan 50 bahagi 50 darab delta theta tambah 10 pi. Jadi unknown dia hanya sebelah sini saja. You pindahkan 10 pi itu sebelah sini. Sekejap. Yang ni adalah 500. You ada 900 pi, 850 pi untuk area ni. Selepas tu untuk cari delta theta, sebabnya kena bagikan 50. Dia bagi 50. Tambahkan, tolak dengan 10 pi. You akan dapat delta theta. Boleh kirakan delta theta berapa? Delta theta? Tujuh pi. 7 pi. Betul jadi delta theta, kalau you selesaikan yang ni, you sepatutnya dapat sama dengan 7 pi. Yang ni you dapat 17. Yang ni 17 tolak dengan 10 pi, you akan dapat dekat sini sama dengan 7 pi. 7 pi. Jadi untuk masa, untuk masa tu, jadi untuk satu cycle sebenarnya dia adalah sama dengan 10 pi tambah 7 pi itu tadi. 10 pi tambah 7 pi. Jadi ada 17 pi untuk satu cycle. Untuk dapatkan masa dia, masa dia untuk satu pancing tu, satu cycle, bahagikan dengan 10 pi. Bahagikan dengan 10 pi, you akan dapat 1.7 saat. Dapat? You akan dapat 1.7 saat. 17 pi bahagikan dengan 10 pi, you akan dapat 1.7 saat. Yang tu adalah satu cycle. Jadi you boleh jawab dah soalan yang pertama tu, berapa pancing untuk 1 jam. Jadi 1 jam kita ada 3,600 saat. Bahagikan dengan 1.7 saat, you sepatutnya dapat dalam 2,118 pancing sejam. Sepatutnya boleh dapat sehingga 2,118 pancing sejam. Yang tu untuk total pancing. Kemudian boleh dapat? Dah dapat jawapan dia? Alright. Jadi dah selesai sehingga jalan kerja nombor 4. Next adalah yang ni, nombor 5. Superimpose graph. Jadi untuk graph ni pastikan you superimpose dua-dua graph tu antara input dan output. Input dan output, jadi boleh letak, you akan dapat graph macam ni dan lorekkan di antara dua graph tu. Jadi you akan dapat area A, area B, area C dan area D yang kecil tu. Dan untuk setiap apa nama dia, intersection tu you letak huruf, nomination panggil. A kat sini, B kat sini, kat C kat betul dekat intersection lepas tu, D kat sini dan E dekat hujung tu. Jadi kita ada 4 area, 2 area dekat bawah dan 2 area dekat atas. Dalam kes ni sebab dia type 2, sebelah bawah adalah positif, sebelah atas adalah negatif. Sebelah bawah positif, sebelah atas negatif. Jadi A tambah D dia sepatutnya sama dengan B tambah C.
B tambah C. Dan bila kira, untuk area A tu dia sama dengan trapezium. Dia adalah trapezium, jadi yang ni 7 tadi. 7, yang ni berapa tadi? 10 ke? Dekat mana ni? Dia akan berada pada situ. 6. 1, 2, 3, 190. 1/3 daripada 190. 6, 1, 5. Jadi dia kat sini dia 6, 7 Ini 7. 7 tambah 1. Jadi dia 8 kat situ. Jadi sini lebar dia 7, sini lebar dia 8. Tinggi dia adalah 50. Bagi 2 you akan dapat trapezium. Luas trapezium tu. Kemudian untuk area D, yang ni adalah area D 1/2 50 darab pi. Lebar dia adalah pi, tinggi dia adalah 50. Bagi 2 akan dapat plus D. Area untuk plus D. Tu untuk sebelah kiri, A tambah D. Untuk sebelah kanan adalah B tambah C tu. Untuk B tu dia adalah segitiga. Jadi tapak dia luas dia adalah 4. 4 pi. 4 pi. Dan tinggi dia adalah 150 tolak 50. Jadi yang tu adalah 100. Yang ni satu, yang ni B. Yang ni satu lagi adalah untuk C. Jadi akan dapat sini 200 pi, sini 200 pi. Sebelah sini 375 pi. Yang ni 375 pi, yang ni 25 pi. Jadi kalau tengok dekat sini 375 tambah 25 pi, dekat sini dia akan dapat 400 pi. Sama sebelah kiri dan sebelah kanan dia sama. Sama luas. Sama luas. Sama area. Bila dah dapat area tu, kita buat energy analysis. Let energy at A sama dengan U. Ujung ni dia sama dengan U. Kemudian move on ke titik B. U akan tambah dengan A. Jadi mula-mula dia dah ada energy sebanyak U. Bila dia move on ke titik B, dia pun dapat lagi tenaga sebanyak plus A. Jadi U tambah A. U tambah 375 pi. Kemudian next dia pergi ke proses yang seterusnya, iaitu C. Nak pergi C, dia kena gunakan tenaga sebanyak negatif B. Jadi pada C, tenaga yang ada U tambah A tolak B. Tolak B. Dia akan sama dengan U tambah 375 pi tolak 200 pi. Yang ni sepatutnya sama dengan U tambah 175 pi. Yang ni U sama dengan U tambah 175 pi. Untuk C ni. Kemudian pada D, dia gunakan satu lagi, dia gunakan lagi tenaga tu sebanyak C. Jadi pada D, dia hanya tinggal U tambah A tolak B tolak C. Jadi yang ni akan dapat negatif U tolak 25 pi. U tolak 25 pi. Pada D ni. Kemudian last kali pada titik E tu, dia akan tambah sedikit tenaga kat situ, tambah D. Tambah D, jadi dekat E tu dia akan dapat sama dengan U. You akan dapat U semula. Jadi daripada 5 titik ni kena tentukan mana satu maximum energy, mana satu minimum energy. Maximum adalah yang paling positif, yang paling besar nilai dia, dan minimum energy adalah yang ada nilai paling negatif. Dalam kes ni paling negatif adalah pada titik D dan maksimum adalah pada titik B. B. Jadi yang ni nilai dia sebanyak ni, U tambah 375 pi, itu maksimum, dan minimum adalah U tolak 25 pi. U tolak 25 pi. Jadi daripada dua nilai ni, you boleh dapat beta E dah. Beta E sama dengan E max tolak E min. Jadi yang ni dia sama dengan 400 pi. Beta E tu sepatutnya dapat sama dengan 400 pi. Dapat tak? 400 pi Newton meter. Unit dia sama ada joule ataupun Newton meter untuk beta E.
Okay, energy 400 pi. Okay, dah dapat? Boleh ikut? Okay, jadi next adalah soalan dia tanya tentang omega max dan omega min. Jadi untuk soalan yang ni kena gunakan 3 equation tu. I diberi 10 kg meter square. Jadi yang ni susaikan, dia akan dapat alpha. Untuk alpha tu sepatutnya kita dapat sama dengan 0.1273. Okay, 0.1273. Boleh dapat? Tolong kira Okay. Alpha sama dengan 0.1273. Ataupun kalau you convert dia kepada percentage, dia akan sama dengan 12.73%. Okay, 12.73% alpha. Jadi daripada tu, gunakan simultaneous equation. You ada satu equation yang alpha ni, satu lagi yang omega min ni. Okay. Masukkan semua nilai, lepas tu selesaikan simultaneous equation tu, sepatutnya boleh dapat omega max dan omega min tu. Okay, omega dia lebih kurang macam tadi. Omega max sama dengan 33.41 radian per second. Okay, dan omega min sama dengan 29.41 radian per second. So, omega max berapa? 33.41. Dapat tak? 33.41 radian per second untuk omega max dan omega min sama dengan 29.41 radian per second. Boleh? Okay, jadi macam itulah cara untuk selesaikan soalan ni. Okay, soalan 3 ni. Okay, kalau tengok jalan kerja dia sama, okay, dia akan ikut jalan kerja yang sama. Okay, kalau you ikut step by step solution ni, sepatutnya boleh selesaikan habis soalan ni. Okay, sehingga akhir. Selalunya yang soalan apa tu, soalan tu dia akhirnya je, okay, langkah terakhir. Okay, omega max dan omega min tu adalah yang mana you guna 3 equation tu. Alright? Betul. Beta E tadi 400 tu? Yang mana? Beta E. Beta E 400 pi. 400 pi lah? Okay. 400 pi Newton meter.